Hai. Selamat datang ke sesi live Celoteh Dr. Mala. Pelik sikit hari ni sebab kita live petang. Kepada yang berpuasa, kepada yang tengah bersiapkan juadah berbuka, saya minta maaf sebab datang pada waktu ni. Tetapi kalau tak ada penonton live pun tak apa, saya still nak go on dengan sesi live ni sebab saya rasa saya dah tak ada masa lain dah untuk address isu ini. So selamat datang ke sesi live Celoteh Dr. Mala. Sorry sekali lagi sebab biasanya saya live malam pukul 10 malam. Jadi pukul 10 malam ni memang ramai tim Celoteh Dr. Mala, ramai follower yang biasanya macam dia kata dia tertunggu-tunggu lah memang pukul 10 malam tu dia check telefon sebab dia nak notification. Tapi hari ni saya tak boleh nak announce lebih awal pun sebab hari Ahad. Hari yang yalah semua ahli keluarga kat rumah, anak dara saya pun tak tidur petang ni. So saya redah je sebab saya dah tak ada masa lain, saya kerja malam. So nak live malam memang tak sempat. Lepas kerja malam biasanya penat beberapa hari, nak recover balik pun makan masa. Biasanya bila saya live dengan kalian semua, saya kerja pagi biasanya ataupun saya cuti. Kerja shift ni banyak cuti. So bila saya cuti ataupun saya kerja pagi, saya akan live So kepada yang tak berkesempatan menonton video ini dan tengah tengok video ni secara siaran tertunda, dah marah, mengecam-ngecam Dr. Mala, saya minta maaf banyak-banyak. Ini yang terbaik saya boleh buat. Dan sekali lagi saya cakap, saya memang tak mampu nak umumkan dulu, nak announce dulu malam ni saya live, malam esok saya live. Memang life of a mother kan, I'm a full time working mother, and then anak kecil-kecil memang susah kita nak jangka masa kita. Saya rasa banyak kaum ibu di luar sana yang boleh faham apa yang saya cuba ceritakan. So as usual, kepada yang dah biasa dengan tim Celoteh Dr. Mala, boleh buat perkara biasa di awal rancangan kita ambil kedatangan. Kepada yang pertama kali bersama dengan saya Dr. Mala Santi Santirasagapan, seorang doktor pegawai perubatan di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang. Saya bertugas di Jabatan Kecemasan. Saya dah lebih kurang 11 hingga 12 tahun dalam servis bekerja sebagai seorang doktor. So kerja saya memang di klinikal. Saya memang tengok pesakit. Saya memang bekerja di Jabatan Kecemasan. Namun saya tidak berurusan secara langsung dalam pemberian vaksin, pengambilan vaksin. Jadi tak perlulah syarikat-syarikat vaksin bayar saya ke ataupun rasuah saya ke, sebab memang saya tidak memberikan vaksin dan tempat saya bertugas sekarang, hospital swasta yang saya bertugas sekarang memang tidak memberi vaksin COVID-19 pun. Kami bukan pusat pemberian vaksin. So saya tak ada apa-apa conflict of interest pun untuk pengetahuan anda. So kepada yang dah mengenali saya, selamat datang sekali lagi. Dan kepada yang pertama kali dalam sesi hari ini, hai, saya Dr. Mala. Okey, topik hari ini adalah sebenarnya saya terpaksa datang live juga pada petang hari, walaupun saya agak kesuntukan masa. Biasanya kalau sesuatu topik tu saya kesuntukan masa, saya cuba untuk tak sembang pun pasal topik tu. Saya biarkan sahaja. Saya benarkan rakan-rakan saya yang lain, doktor-doktor yang lain, untuk mengupas topik tersebut kalau saya memang dah tak ada masa. Saya bukan influencer yang setiap hari kena update status, setiap hari kena cerita juga saya pergi mana, saya masak apa, saya selfie dekat mana dan sebagainya. No, I'm not like that. Kalau saya tak sempat, memang saya tak update lah. Tetapi topik ini 2-3 hari kebelakangan especially semalam, memang terlampau ramai yang tag saya di macam-macam status, yang message saya tak putus-putus, sama ada di page ataupun di profile, dan ada juga pihak media yang menghubungi saya tak putus-putus dan saya masih tak boleh, ada yang saya masih tak reply, ada yang saya dah reply. Saya memang tak berkesempatan langsung. Saya busy sangat di tempat kerja, di shift pun memang busy, patient tak berhenti-henti, musim orang sakit, dan di rumah pun banyak tugas, banyak kerja, anak kecil lagi. So saya memang tak sempat. Walaupun saya gagahkan diri, saya datang juga live hari ini sebab saya kira topik ini sangat penting. Saya kira topik ini menjadi hangat, menjadi perbualan hangat di kalangan orang awam. Dan yang paling merisaukan saya adalah rakan-rakan yang selama ni yang memang mengikuti live saya daripada awal, yang memang
banyak boleh bersetuju dengan apa yang saya cakap dan agak terbuka hati untuk menerima ikhtiar dalam bentuk vaksin sebelum ini menjadi gusar, menjadi kurang yakin apabila timbulnya cerita daripada yang berbahagia Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sendiri yang berkata bahawa 40 petugas kesihatan barisan hadapan, bukan petugas kesihatan, dia kata 40 petugas barisan hadapan didapati dijangkiti jangkitan COVID-19 setelah menerima 2 dos vaksin COVID-19 ya. Jadi ini adalah berita yang mengecewakan ramai pihak ya. Terutamanya mereka yang dah macam okeylah, lepas sebelum ni saya macam was-was nak terima vaksin ke tak ya. Tapi lepas dengar Dr. Mala cerita, lepas tengok sesi-sesi live Dr. Mala, sebenarnya saya terbuka pintu hati, saya dah register, mak ayah saya pun dah terbuka pintu hati, dah register. Tapi sekarang macam mana ni doktor ya? Ada petugas yang dah divaksin tapi masih dijangkiti. So macam mana doktor? Apa yang doktor cakap ni dah tak betul dah, doktor menipu ni ya. Saya ada bukti yang doktor memberikan fakta-fakta, doktor memberikan penerangan dalam sesi-sesi live doktor, saya ingat lagi. So macam mana sekarang doktor? Doktor dah tertangkap dah. Ada juga anti vaksin yang menganjing saya, menghantar mesej mengatakan bahawa kenapa senyap je, kenapa tak live dalam beberapa hari ni, kenapa tak kupas isu ni, dah malu ke bila temberang kamu pecah ya, sebab yelah petugas barisan hadapan dijangkiti COVID-19 walaupun dah divaksin. Tapi kami anti vaksin ni daripada dulu lagi memang tak dijangkiti pun. So korang tak malu ke, dia tanya So saya nak cakap saya memang terus terang saya cakap ya betul saya agak terkejut dengan berita 40 petugas barisan hadapan disahkan dijangkiti COVID-19 daripada 450,000 petugas barisan hadapan yang telah divaksin. Saya memang terkejut, saya memang kecewa, saya memang terbeliak biji mata. Alright. So, siapa yang bersama dengan saya live hari ini ataupun jika anda menonton siaran ini secara tertunda, boleh letakkan hashtag 40 petugas positif COVID-19 ataupun hashtag masih dijangkiti selepas vaksin. Sebab hari ini saya nak jawab semua orang apakah yang Pfizer sembang, apa yang dia cerita dan apa yang dia deliver in the end ya. So siapa yang bersama-sama dengan saya daripada video pertama sehingga saya rasa dah dekat 15-20 video dah saya bercerita hanya tentang COVID-19, vaksin COVID-19 dan sebagainya ya. Jadi kamu ada bersama dengan saya yang mana saya bercerita tentang tahap keberkesanan sesuatu vaksin itu ya. Sama ada Pfizer yang saya ceritakan 95%, Sinovac 50% di Brazil dan juga 92% di Turki dan negara-negara lain. AstraZeneca lebih kurang 90% plus minus dan sebagainya. Beberapa jenis vaksin lain yang saya sentuh. Saya rasa 3 jenis ni lah yang saya dah sentuh so far So kebanyakan vaksin yang diluluskan di dalam market in the market for now, tahap keberkesanannya lebih kurang 80 hingga 90% ya. Jadi saya rasa apabila 40 petugas dijangkiti, ini adalah satu peluang yang baik untuk kita rujuk balik, kita baca balik apakah tahap keberkesanan. Sebab saya tahu ada palatau di luar sana, ada orang-orang di luar sana yang tak faham pun apa itu tahap keberkesanan dan dia sembang lebih dia buat video live pumpang, dia buat webinar pumpang, duk cerita pasal tahap keberkesanan. Walhal dia tak tahu pun apakah definisi perkataan tahap keberkesanan. Ini kalau dapat kat cikgu kimia ataupun cikgu fizik, bila tak tahu definisi memang kena piat telinga ya. Jadi saya nak cakap apa itu tahap keberkesanan. Tahap keberkesanan bermaksud berapa peratus yang dilindungi daripada jangkitan tersebut dan berapa peratus yang tidak dilindungi. Jadi bila kita bercerita tentang Pfizer contohnya, tahap keberkesanan dia 95%. Ya, 95%. Maksudnya 95/100. Ini yang kita belajar dalam matematik darjah 3. Waktu saya sekolah rendah darjah 3 lah. Anak-anak kalian sekarang saya rasa darjah 1 dah belajar dah. Saya dah tak ingat dah Okey, jadi 95
per 100 didapati dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Jadi kalau dalam soalan matematik yang soalan apa nama dia yang dia bagi kita ayat, lepas tu kita kena kira-kira penyelesaian masalah tu. Dia tanya kalau tahap keberkesanan vaksin ini 95%, berapakah jumlah yang akan dijangkiti walaupun telah divaksin jika populasi adalah 500 orang. Dia tanya macam gitu. Maksudnya setiap 100 orang yang kita vaksin, 5 orang didapati tidak akan mendapat perlindungan walaupun dia telah divaksin. 100 orang. Kalau kita vaksin 200 orang, walaupun kita dah vaksin 200 orang, 5 daripada 100, 5 daripada 200, 10 orang masih akan dijangkiti walaupun telah menerima 2 dos vaksin selepas 14 hari, sebab antibody memerlukan 14 hingga 21 hari untuk sepenuhnya terbina di dalam badan. Jadi tahap keberkesanan yang mereka sembang bila dijual Pfizer ataupun Sinovac ataupun AstraZeneca ni adalah 14 hingga 21 hari selepas sepatutnya, baru adil untuk dia sebab benda tu dah berfungsi. Tak adil lah kita kira benda tu bila sebelum. Tapi tak apalah, dia kata kita kira cincai kira lah. Tak apalah, kau jugalah menang, dia kata. Jadi sepatutnya kawan, kalau 450,000 ni saya dah bawa sebab kalkulator kita orang kat rumah ni rosak rupanya. Ya Allah ya Tuhanku, tak boleh nak on. Habis I cannot on the phone. Okay, baru on. Saya tunjuk Jadi tuan-tuan, kalau 450,000 petugas barisan hadapan telah divaksin dan tahap keberkesanannya adalah 95%, apakah jumlah yang sepatutnya dijangkiti seperti yang dijanjikan oleh Pfizer? Sepatutnya, so kita tengok kalau 450,000, 1% adalah 450. Kalau 5%, alamak susah lah pula 900, 1,800, 2,250. Sepatutnya kalau 450,000 telah divaksin, 2,250 petugas barisan hadapan sepatutnya dijangkiti mengikutkan apa yang Pfizer tu sembang. Faham tak? Bukan 40 orang, tipu Pfizer tu. Kalau 40 orang tu baru berapa beratus? Dia kata 95% boleh dilindungi. Sekarang ni dia dah tipu dah. Dia dah tipu dah. Saya nak buka kalkulator. Senang, susah lah congak-congak ni. Kalau 450,000 telah divaksin kali dengan 0.05%. Tak payahlah ada peratus kalau ada 0.05. 22,500 korang. Saya salah kira lah. 5% daripada 450,000 adalah 22,500. Faham? Sepatutnya 22,500 dijangkiti selepas menerima vaksin Pfizer. Tapi rupa-rupanya 40 orang je. So bahagikanlah dengan 450,000. Dapat berapa? Ni dapat ni. Sama dengan ni dapat macam-macam nombor ni. Saya kali dengan 100. Ni tahap yang tidak dilindungi. Jadi saya tolak dengan 100. Rupa-rupanya tahap keberkesanan vaksin Pfizer adalah 99.9911111%. Faham tak apa yang Dr. Mala cuba sampaikan? Pfizer memang dah cakap daripada awal, tahap keberkesanan dia 95%. Jadi siapa yang tak tidur dalam kelas matematik darjah 3 bila cikgu ajar peratus, bila cikgu ajar pecahan, sebab peratus dengan pecahan ni dia banyak persamaan. Siapa tak tidur waktu cikgu ajar peratus, cikgu ajar pecahan, cikgu ajar probability. Saya belajar probability waktu matematik Maths 2 Form 6 saya belajar probability. Kita dah belajar dah semua ni. Kita tinggal nak asah balik, nak rembat balik anti vaksin yang duk sembang dengan kita ni, yang tak faham matematik, tak faham bahasa, tak faham sains, tak faham public health, semua benda dia tak faham, nak sembang je lebih. Betul tak anti vaksin yang duk hurung dekat page KKM tu? Nasib baiklah saya busy 2-3 hari ni. Saya tak sempat nak rembat dia orang balik. Kalau tak memang siap kena dengan saya. Tapi ramai jugalah yang pergi serang dia orang. Saya sempat baca lah, nak reply tu tak dan.
So, saya ulang siaran balik ya. Siapa yang bersiaran, ada 4,000 live viewer. Terkejut juga saya. Saya bajet, yelah bulan puasa, petang, baru masuk asar ni, baru habis azan asar ni. Saya bajet tak ramai lah yang sempat live dengan saya. Dah 200-300 orang pun saya nak redah juga. Saya tak kisah ya. Jadi, niat saya adalah nak betulkan persepsi di kalangan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita di luar sana, especially warga-warga emas, golongan mak ayah kita, golongan pakcik-makcik kita yang terkeliru di luar sana ya. Jadi niat saya hanyalah untuk membetulkan persepsi ini ya, dan of course ramai doktor yang dah betulkan persepsi ini, contohnya seperti Dr. Suhazeli, Dr. Rusdan Nur, dan ramai lagi doktor yang dah betulkan ya. Tetapi membebel ni perlukan yelah kita mak-mak ni je yang ada talent untuk membebel dengan high pitch macam saya ni. Jadi saya turunlah dengan bebelan saya, pedang bebelan saya ya. Jadi saya nak cerita sekali lagi ya. Vaksin Pfizer yang diberikan kepada petugas barisan hadapan dijual dengan janji bahawa tahap keberkesanannya adalah 95% ya. Anda boleh rujuk balik video saya yang pertama, saya pakai baju kuning, dan yang berikut-berikutnya saya memang ada ceritakan tentang tahap keberkesanan ya, dan saya ada terangkan dengan jelas, sejelas-jelasnya apa maksud tahap keberkesanan ya. Tahap keberkesanan bermaksud perlindungan yang didapati ya. So tak ada apa pun yang maksum dalam dunia ni tak ada satu benda pun yang perfect dalam dunia ini selagi ia bukan ciptaan Tuhan ya. Takkan perfect. Bila ia ciptaan manusia, dia boleh jadi 95, dia boleh jadi 96, dia boleh jadi 99.9 lah. Tetapi nak sampai 100% tu, you have to be God to be that. Alright, dan kita tak boleh janjikan pun sesuatu itu 100%. Saya janji 100%, I will be the best wife. Menipulah tu namanya. Saya janji 100%, saya adalah tukang masak yang terbaik. Menipulah tu namanya. Sebagai manusia, kita tidak boleh capai 100%. Ya, saya rasa, saya sebagai penganut agama Hindu, saya rasa only God can reach 100%. Tapi penganut agama Islam, kamu percaya bahawa Nabi Muhammad, beliau baginda, he is perfect and only God is perfect than that. So, kalau ada manusia yang kata vitamin C ni memang perfect, minyak ini memang maksum, itu memang terbaik, itu dia menipu namanya. Tak ada sesuatu pun yang manusia cipta yang perfect, yang 100%, yang maksum, yang so good. No, that is tipu. Alright? Dan sebab itulah saya boleh menerima vaksin sebagai sebuah ikhtiar, sebab dia memang tidak menjanjikan 100% terhadap kita. Ya, dia menjanjikan perlindungan 95%. Ya, apabila Pfizer buat dia punya fasa ketiga clinical trial, mengambil 47,000 sukarelawan, dia akan bahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan yang terima bukan vaksin, kita panggil placebo group. Satu lagi kumpulan yang menerima vaksin. Dan dia akan ambil kedua-dua kumpulan ni, dia akan kira dalam kumpulan yang terima vaksin ni berapa ramai yang dijangkiti. Dalam kumpulan yang tak terima vaksin ni berapa ramai yang dijangkiti. Dia akan bandingkan, dia ada matematik dia kira-kira, nanti dia akan keluarkan dia punya tahap keberkesanan. Dia juga akan mengambil kira jangkitan di dalam society ketika itu. So sebab itu dia ada peratusan terhadap tahap keberkesanan dia. Tiada satu pun vaksin yang di roll out di seluruh dunia yang mengatakan bahawa dia 100% boleh berfungsi. Saya rasa yang menjanjikan perlindungan sebegitu hanyalah golongan anti-vaksin yang memercayai vitamin C, vitamin D, vitamin tak apa-apa, produk sampah dan sebagainya. Ya, mereka menjanjikan 100%. Ya. Sebab itulah saya kata mereka adalah penipu. Tak ada satu pun yang manusia cipta ni yang 100%. Kalau korang beli iPhone kan, iPhone kata dia adalah telefon terbaik dalam dunia ni. Orang lain jual telefon 2-3 ribu je. 5-600 boleh dapat telefon dengan fungsi yang sama. Tapi iPhone jual 10-11 ribu, 12 ribu iPhone. Sebab dia yang terbaik. Dia bagi warranty begitu tinggi sekali. Tetapi ada ke yang sampai langsung tak ada iPhone yang rosak? Ada. You boleh tukar one to one. Dalam setahun ke berapa tahun warranty dia. Kalau rosak, kamu tukar je. Kamu pergi kat iPhone tu, kamu kata saya masih ada warranty, color dia dah tak cantik. Saya nampak hitam pula tiba-tiba. No, saya belum hitam, saya nak tukar. Dia tukar one to one, dia tukar. Itu adalah yang terbaik-baik yang dia cakap.
Ya warranty 5 tahun, warranty whatever lah. Dia tak kata takkan rosak. Dia kata kalau rosak saya gantikan untuk awak. Kalau rosak saya akan bagi awak yang baru terus. Begitu saya confident dengan barang saya. Dan bila kita tengok dia punya kebarangkalian dia berapa banyak dia tukar. Memang ada pun dia tukar. Memang ada pun orang yang datang pulang balik. Ya, memang ada yang cakap. Faham tak? So this is apa yang kita kata tahap keberkesanan. Kadar keberkesanan. Kalau ikutkan sebelum vaksin itu diberi, banyak perkara yang ditakuti seperti ada doktor kayangan yang buat video mengatakan bahawa 1 dalam 10,000 orang akan dapat muka sengit, akan dapat Bell's palsy. Dan saya pun ada buat video untuk bangkang dan menerangkan kembali apa yang dia cuba maksudkan ya. Dan setelah 450,000 saya rasa dekat Malaysia ni yang dah lengkap 2 dos 450,000 tetapi keseluruhan dos saya rasa dah dekat 1 juta juga yang diberi tapi tak lengkap 2 dos lagi lah Saya tak ada pula dengar cerita orang dok ratap kata dapat Bell's palsy yang pelbagai. So far tak ada lah terlampau tinggi yang dapat sebab Bell's palsy ni biasanya lebih kepada orang yang dah berumur. So saya rasa dengan dalam fasa pertama ni tak ramai lagi orang berumur yang dapat vaksin. So that's why dia punya rate of Bell's palsy pun tak banyak dan memang bila kita dah roll out memang doktor dah banyak negara dah declare bahawa tiada kesinambungan, tak ada causal relationship between pemberian vaksin dan juga berlakunya Bell's palsy. So sebenarnya sebelum kita mulakan proses vaksinasi ni lebih banyak benda yang ditakut-takutkan, tetapi selepas diberi ni sebab it's going quite good, bagus sebenarnya, semua berlaku dengan lancar, penerima pun gembira, makin cantik, makin flawless. Tak ada siapa-siapa yang tiba-tiba mutated, tak ada apa-apa kesan sampingan yang anti-vaksin boleh ratap dan sebagainya. Jadi dia carilah benda yang sekecil-kecilnya Jadi bila 40 petugas barisan hadapan dijangkiti, terus kecoh. Wah, betul lah hari tu saya cakap, hari tu korang tak nak percaya, dah cucuk pun tak dapat. Hello member. Cik dah cakap dah hari tu 95%. Hang tahu matematik tak? Ke fail matematik dulu? Takkanlah 1 dengan 0 pun kau tak tahu beza. Takkanlah 10 dengan 100 pun kau tak tahu beza. Benda simple macam tu